Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Markus babak 6. Yesus tidak diterima di Nazaret. Yesus meninggalkan tempat itu lalu pulang bersama dengan pengikut-pengikutnya ke kampung halamannya. Pada hari Sabat, dia mula mengajar di rumah ibadat. Orang di situ sangat banyak. Apabila mereka mendengar ajaran Yesus, mereka semua hairan. Mereka berkata, "Dari manakah dia memperolehi semuanya ini? Kebijaksanaan apakah yang ada padanya? Bagaimanakah dia dapat melakukan mujizat? Bukankah dia ini tukang kayu, anak Maria, dan juga saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simeon? Bukankah saudara-saudara perempuannya tinggal di sini?" Oleh itu, mereka tidak mahu menerima Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana tempat, kecuali di kampung halamannya dan antara sanak saudaranya serta keluarganya sendiri. Dia tidak dapat melakukan suatu mujizat pun di situ. Dia hanya menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya pada mereka." Yesus sangat hairan kerana mereka tidak percaya kepadanya. Yesus mengutus 12 orang pengikutnya. Kemudian Yesus pergi ke kampung-kampung di sekitar tempat itu dan mengajar orang. Ayat 7, dia memanggil 12 orang pengikutnya lalu mengutus mereka berdua-dua dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat. Dia juga memberikan perintah ini kepada mereka: "Jangan bawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali sebatang tongkat. Jangan bawa makanan atau beg sedekah ataupun wang. Tetapi pakailah kasut dan sehelai baju sahaja." Yesus juga berkata, "Di setiap tempat kamu disambut, tinggallah di rumah yang sama sehingga kamu meninggalkan kota itu. Tetapi jika kamu tiba di suatu tempat lalu penduduk di situ tidak mahu menerima kamu atau tidak mahu mendengar kata-kata kamu, tinggalkan kota itu dan kebaskanlah debu daripada telapak kaki kamu sebagai amaran kepada mereka." Demikianlah 12 orang pengikut Yesus pergi dan menyampaikan berita baik bahawa manusia harus bertaubat daripada dosa. Mereka mengusir roh jahat, menyapukan minyak zaitun pada orang sakit dan menyembuhkan mereka. Kematian Yohanes Pembaptis. Ayat 14. Raja Herodias mendengar segala kejadian itu kerana nama Yesus sudah terkenal di semua tempat. Ada seorang berkata, "Yohanes Pembaptis sudah hidup semula. Itulah sebabnya dia mempunyai kuasa untuk melakukan mujizat." Tetapi yang lain berkata, "Dia Elia." Ada pula yang berkata, "Dia itu nabi, seperti salah seorang nabi
zaman dahulu. Ketika mendengar hal itu, Raja Herodias bertitah, "Dialah Yohanes Pembaptis. Dia dengan perintah Beta, kepalanya sudah dipancung, tetapi dia hidup semula." Dahulu Raja Herodias memberikan perintah supaya Yohanes ditangkap, diikat, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Raja Herodias berbuat demikian kerana Herodias yang telah dikawinnya, walaupun sebenarnya wanita itu isteri Filipus, saudara Raja Herodias. Yohanes selalu menegur Raja Herodias, katanya, "Tuanku bersalah kerana berkahwin dengan isteri saudara tuanku." Itulah sebabnya Herodias menaruh dendam terhadap Yohanes dan ingin membunuh dia. Tetapi Herodias tidak dapat melakukan hal itu kerana dihalang oleh Raja Herodias. Raja Herodias takut akan Yohanes kerana Raja Herodias tahu bahawa Yohanes seorang yang baik dan diutus oleh Allah. Oleh itu, Raja Herodias menjaga keselamatan Yohanes. Raja Herodias suka mendengar kata-kata Yohanes, meskipun kata-katanya membuat Raja Herodias sangat gelisah. Akhirnya, Herodias mendapat peluang pada hari keputeraan Raja Herodias. Raja Herodias mengadakan jamuan untuk semua pegawai tinggi kerajaan, pegawai tentera dan tokoh-tokoh masyarakat Galilea. Anak perempuan Herodias menari dan menghiburkan hati Raja Herodias serta tetamu-tetamunya. Oleh itu, Raja Herodias bertitah kepada anak gadis itu, "Anak kanda ingin apa? Ayah anda akan memberikan apa saja yang anak anda ingini." Lalu, Raja Herodias berjanji kepada gadis itu dengan sumpah. Raja Herodias bertitah, "Ayah anda berjanji memberikan apa sahaja yang anak anda minta, bahkan separuh daripada kerajaan ayah anda sekalipun." Oleh itu, gadis itu keluar dan bertanya kepada ibunya Herodias, "Apakah yang sebaiknya saya minta?" Ibunya menjawab, "Mintalah kepala Yohanes Pembaptis." Gadis itu segera kembali kepada Raja Herodias dan berkata, "Anak anda minta ayah anda memberi anak anda kepala pembaptis di atas talam sekarang juga." Setelah mendapat permintaan itu, Raja Herodias sangat berduka cita. Tetapi Raja Herodias tidak dapat menolak permintaan itu kerana telah berjanji dengan sumpah di hadapan semua tetamunya. Lalu, Raja Herodias memberikan perintah kepada askarnya untuk mengambil kepala Yohanes Pembaptis. Askar itu meninggalkan istana, pergi ke penjara, lalu memancung kepala Yohanes. Kemudian, kepala itu diletakkan di atas talam, dibawanya ke istana dan diserahkannya kepada gadis itu. Lalu, gadis itu menyerahkan kepala Yohanes kepada ibunya.
Apabila pengikut Yohanes mendengar hal itu, mereka mengambil jenazah Yohanes dan mengebumikannya. Yohanes memberikan makanan kepada 5,000 orang. Ayat 30. Rasul-rasul yang diutus oleh Yohanes kembali kepada Yesus dan melaporkan segala yang sudah dilakukan dan diajarkan oleh mereka. Orang yang datang dan pergi ke tempat itu sedemikian banyak, sehingga Yesus dan pengikut-pengikutnya tidak sempat makan. Oleh itu, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita dapat bersendirian dan kamu pun boleh berehat sekejap." Oleh itu, mereka bertolak dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang ramai nampak mereka meninggalkan tempat itu dan mengenal mereka. Lalu orang dari semua kota di kawasan itu berlari melalui jalan darat supaya mendahului Yesus dan pengikut-pengikutnya ke tempat yang ditujui mereka. Apabila Yesus turun dari perahu, dia nampak orang ramai di situ. Hatinya penuh belas kasihan kerana mereka seperti domba tanpa gembala. Dia pun mula mengajarkan banyak perkara kepada mereka. Apabila hari sudah petang, pengikut-pengikut Yesus datang dan berkata kepada Yesus, "Hari sudah hampir malam dan tempat ini terpencil. Suruhlah semua orang ini pergi. Biarlah mereka pergi ke pekan dan kampung di sekitar sini untuk membeli makanan." Tetapi Yesus menjawab, "Sebaiknya kamu beri mereka makanan." Pengikut-pengikutnya bertanya, "Adakah guru mahu kami pergi membeli roti seharga 200 keping wang perak supaya kami dapat memberikan makanan kepada mereka?" Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah lihat berapa banyak roti yang ada pada kamu." Setelah mereka pergi melihat, mereka berkata, 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Lalu Yesus memberitahu pengikut-pengikutnya supaya menyuruh semua orang di situ duduk berkelompok di rumput yang hijau. Mereka pun duduk dengan teratur dalam kelompok. Ada yang 100 orang sekelompok dan ada pula yang 50 orang. Setelah itu, Yesus mengambil 5 ketur roti dan 2 ekor ikan itu. Dia mengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah. Kemudian, dia membahagikan roti itu lalu menyerahkannya kepada pengikut-pengikutnya supaya diberikan kepada orang ramai itu. Dia juga membahagikan 2 ekor ikan itu kepada mereka semua. Tiap-tiap orang dapat makan sehingga kenyang. Selepas itu, pengikut-pengikutnya mengumpulkan lebihan makanan sebanyak 12 buah bakul. Jumlah orang lelaki yang makan roti itu kira-kira 5,000 orang. Ini tak terkira
perempuan dan kanak-kanak. Yesus berjalan di atas air. Yesus segera menyuruh pengikut-pengikutnya pergi terlebih dahulu dengan perahu ke Betsaida di seberang tasik. Sementara Yesus menyuruh orang ramai pulang. Setelah Yesus melihat orang ramai itu pergi, dia pun ke bukit untuk berdoa. Apabila hari sudah malam, perahu pengikut-pengikut Yesus sudah ada di tengah-tengah tasik, sedangkan Yesus seorang diri di darat. Yesus nampak pengikut-pengikutnya bersusah payah mendayung perahu kerana angin bertiup dengan arah yang berlawanan. Oleh itu, kira-kira antara pukul 3 dan 6 pagi, dia berjalan di atas air dan menghampiri mereka. Yesus hendak mendahului mereka, tetapi mereka nampak dia berjalan di atas air. "Hantu! Hantu!" teriak mereka. Mereka sangat ketakutan ketika melihat Yesus. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tabahkanlah hati kamu. Aku Yesus. Janganlah takut." Lalu dia menaiki perahu mereka dan angin pun teduh. Pengikut-pengikutnya sangat hairan kerana mereka masih belum faham akan apa yang telah berlaku dengan 5 ketul roti itu. Mereka tidak dapat memahaminya. Yesus menyembuhkan orang sakit di Genesaret. Mereka menyeberang tasik lalu tiba di Genesaret. Ayat 53. Di situ mereka menambat perahu itu. Ketika mereka meninggalkan perahu itu, orang ramai mengenal Yesus dan serta-merta lalu mereka berlari ke seluruh kawasan itu. Di mana-mana mereka tahu Yesus ada, mereka membawa semua orang sakit yang terbaring di atas tikar kepada Yesus. Kemana sahaja Yesus pergi, sebaik ke kampung atau ke kota ataupun ke pekan, penduduk di situ membawa semua orang sakit ke padang tempat orang berkumpul. Lalu mereka memohon supaya setidak-tidaknya Yesus membenarkan semua orang sakit menyentuh hujung jubahnya. Maka semua orang yang menyentuhnya sembuh. Maka semua orang yang menyentuh Yesus sembuh. Ini adalah Markus babak 6. Berita baik. Sekian, terima kasih. Shalom.